Okay, tak apa cikgu mulakan lah. Lambat juga orang ni. Okay, so C, apakah kepentingan pembiakbakaan terpilih dalam tumbuhan dan ternakan? So macam tadi cikgu ulang balik. Okay. So kita pembiakbakaan ni kita hanya pilih yang terbaik supaya dapat profit yang tinggi lah. Okay, dan juga hasil yang banyak. So untuk menghasilkan, okay, untuk menghasilkan pengeluaran. Pengeluaran yang lebih tinggi, okay, dan juga ketahanan terhadap serangga perosak dan penyakit. Okay, serang penyakit. Okay, dan juga nombor 3, penghasilan tanaman dan ternakan yang lebih bermutu. Okay, lebih bermutu. Kalau awak jawab jawapan yang lebih kurang pun betul lah. Ini cikgu ikut skema. Okay, lebih bermutu dan juga hasil ternakan dan tanaman yang matang dalam masa yang lebih singkat. Okay, lebih singkat. Sebab contoh pokok pisang setahu cikgu dalam 6 bulan lebih kot untuk dia tumbuh. Tak silap cikgu lah. So bila kita gunakan hasil tanaman macam pengklonan ataupun kita gunakan kultur tisu kan. So kita boleh singkatkan lagi masa dia. Ataupun kita pilih bakaan yang baik. Contohnya bakaan tu dia boleh tumbuh dalam 3 bulan macam tu. Okay. So itu pun adalah cara untuk kita dapatkan pembiakbakaan yang terpilih lah. Okay. So ni jawapan dia. Okay, cikgu pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya pula tentang variasi. Okay, variasi. So, variasi merujuk kepada perbezaan sifat seperti struktur fizikal dan fisiologi antara individu dalam sisi yang sama. So, variasi. Variasi ada pelbagai. Macam kita lah kalau adik-beradik muka tak sama kan? Okay, sebabkan ada pelbagai variasi. Kita dapatkan daripada proses meiosis. Okay. So variasi akan merujuk pada perbezaan satu struktur fizikal, bentuk badan, okay, ataupun bahagian muka kita ke bentuk fizikal kita lah berbeza dan juga sikap. Okay, sikap kita tak sama. Kita beri sikap. Okay, sikap. Okay, dan fisiologi. Fisiologi keadaan lah antara individu dalam spesies yang sama. Okay. Okay, dan juga variasi disebabkan oleh faktor. Okay, variasi disebabkan oleh faktor apa? Persekitaran dan lagi satu kita panggil sebagai? Yes, betul. Faktor genetik dan juga persekitaran. Okay. Dan juga persekitaran. Okay. Kemudian C terdapat dua jenis variasi. Okay. Yang kita belajar ada dua jenis variasi. Yang pertama variasi kita panggil sebagai variasi. Okay, betul. Variasi selanjar. Dan juga lagi satu. Yes, tak selanjar. Okay, betul. Jadi ni walaupun nama dia lebih kurang kan, awak kena hafal perbezaan dia. Sebab senang saja. Selanjar ni awak kena ingat dia adalah faktor persekitaran. Sorry, dia ialah persekitaran. Okay, persekitaran. Nah, persekitaran. Tinggi, genetik kan? Ialah betul lah persekitaran. Sebab dia satu tinggi, kemudian berat badan. Okay, so mungkin kalau kita duduk dekat luar negara, kita makan banyak untuk dapatkan lemak. Cuaca suhu yang tinggi lah, tapi bila duduk kat Malaysia, kita kurangkan makanan berlemak.
Kerana kita tak perlukan lemak banyak sangat lah. Kerana dekat Asia panas, so kita perlukan makanan yang banyak tenaga. Macam tu. Dan juga tak selanjar maksudnya adalah daripada faktor genetik. Maksudnya contoh kalau keluarga tu ada penyakit-penyakit tersebut ataupun maklumat genetik dia, so anak-anak dia pun akan ikut juga. So tu maksudnya tak selanjar. Jadi kalau cikgu ingat macam tu saja. Faktor selanjar untuk persekitaran, persekitaran, dan juga tak selanjar untuk genetik. So daripada situ awak akan dapat bezakan mana satu selanjar dengan tak selanjar. So seterusnya, soalan seterusnya nombor 19. So ini yang tadilah variasi selanjar dan tak selanjar. Kita pergi variasi selanjar dahulu, lepas tu nanti kita pergi tak selanjar. So variasi selanjar, definisi dia, maksud dia, perbezaan sifat adalah dan mempunyai sifat perantaraan. So perbezaan sifat adalah ketara ataupun tidak, ataupun jelas ataupun tidak. Dia adalah, sebabkan tadi cikgu kata variasi selanjar, ya betul, dia tidak ketara. Dia tak ketara. Contohnya kalau awak boleh tengok, dalam kelas awak. Dalam kelas awak, walaupun awak sama umur, tapi disebabkan variasi selanjar, awak tak nampak. Mungkin ada satu yang ada orang tinggi, ada orang rendah macam tu. So tak ketara lah. Kemudian faktor dia adalah faktor persekitaran. Macam tadi kita bincang. So faktor persekitaran. Faktor persekitaran yang mempengaruhi variasi selanjar. Dan juga boleh diwarisi tak? Disebabkan dia persekitaran, maka dia tidak boleh diwarisi. Ingat, dia tak boleh diwarisi sebab persekitaran. So contoh dia. Contoh dia paling senang ingat adalah ketinggian. Ketinggian tak sama. Kemudian berat. Kalau awak tengok kawan-kawan awak, ada yang berat dia lagi berat daripada awak, ada yang ringan macam tu. So disebabkan variasi selanjar, keadaan persekitaran. Dan juga satu lagi warna kulit. Contohnya macam kita Asia lebih kepada kulit yang gelap. Manakala dekat luar negara kulit mereka cerah sedikit sebabkan oleh cuaca yang sejuk macam tu. Tapi kalau Mak Saleh, kalau orang luar negara duduk kat Malaysia, mungkin kulit diorang akan lebih gelap sedikit kerana ada cahaya matahari lah, mereka tidak terdedah pada cuaca sejuk. Ini kita Asia kan. So sini awak boleh kata kulit, warna kulit. Warna kulit juga berbeza kerana ikut persekitaran lah. Dan juga yang ni yang cikgu selalu ingatkan awak, iaitu kepintaran. Kepintaran. Tak semestinya kalau contohlah kita dekat sekolah, persekitaran dia contohlah sekolah awak tu cikgu-cikgu dia sangat berdedikasi. Nak ajar awak betul-betul. Jadi walaupun awak tak pintar, awak jadi pintar macam tu. Boleh? Maksud cikgu mungkin keluarga dia langsung tak ada yang masuk universiti sebab tak berapa bijak lah. Tapi disebabkan oleh mungkin anak dia dapat didikan yang baik dekat sekolah, so dia lagi pintar. Sebab tu cikgu kata dia adalah faktor persekitaran. Ataupun kalau awak tengok parents dia dua-dua adalah mungkin kerja yang bagus. Maksud dia satu profesor, satu lagi doktor. Tapi anak dia tak mewarisi kepintaran. So mungkin anak dia tak minat ke bahagian tu, dia jadi pelukis dan sebagainya. So sebabkan kepintaran dia berbeza. Itu faktor persekitaran. Taburan dia pula, ini taburan ni adalah dekat dia punya jenis graf. Kalau awak tengok balik dekat nota, graf dia akan menaik dan juga menurun macam tu. So kita panggil sebagai taburan normal. Taburan normal. Taburan normal. Taburan normal tu maksudnya graf dia akan menaik sampai atas yang tinggi, kemudian dia akan menurun. So taburan normal lah. Kemudian untuk variasi tidak selanjar pula. So perbezaan dia yang menunjukkan perbezaan yang nyata. Tadi sini tidak ketara. Yes, ketara. Perbezaan yang ketara, awak boleh nampak perbezaan dia.
Okey. Sebab dia adalah genetik, faktor genetik. Dan juga lagi satu perbezaan yang ketara dan jelas. Okey, sangat jelas. Kita boleh nampak. Contohnya ayah awak rambut dia curly, keriting. Awak pun dapat rambut yang keriting. So itu maksudnya lah variasi tak selanjar. Okey, faktor genetik lah. So ni adalah faktor genetik saja. Okey, faktor genetik saja. Kemudian boleh diwarisi. So dia boleh diwarisi kerana disebabkan oleh faktor genetik sahaja. So dia boleh diwarisi. Okey, so contoh dia engkau ada masalah internet. Okey, contoh yang kita tahu untuk variasi tak selanjar faktor genetik dalam nota awak ialah satu, kumpulan darah. Okey, kumpulan darah. So maksudnya kalau ayah awak O, mungkin salah satu daripada adik-beradik awak pun O macam tu. Okey, kumpulan darah mesti sama kerana ada faktor genetik lah. Okey, satu kumpulan darah, kemudian cap jari. Ada berapa cap jari? Ada 4 kan yang dalam buku teks awak. Okey, so tu adalah jenis-jenis dia lah. Okey, nanti tengok balik. Cap jari. Okey, lagi apa lagi? Cikgu dah bagi 2 contoh. Cikgu nak 2 contoh lagi. Apa contoh dia? Untuk variasi tak selanjar. Ya, betul. Jenis cuping telinga. Ada yang melekat, ada yang apa nama dia kita tu? Melekat dan melekat apa cuping telinga tu? Cikgu lupa nama dia. Satu melekat, satu lagi. Okey. Cuping telinga. Okey, dan juga jenis cuping telinga. Bahasa jenis. Lagi satu atau tak lagi? Kumpulan darah, cap jari, cuping telinga, lagi? Ya, kebolehan menggulungkan lidah. Okey, betul. Okey, ada yang boleh gulung lidah, ada yang tak boleh gulung lidah. Siapa yang tak berapa jelas dengan cikgu punya ni kan? Maksud cikgu internet awak tak berapa kuat, awak boleh check dekat dalam YouTube balik ah. YouTube very good tuition. Dan awak buka cari tarikh hari ni dan science form 4, so awak boleh nampak balik ni. Okey? Kalau internet tak berapa jelas lah. Okey, so taburan dia kalau tengok dia punya tu tak tersusun. Okey, ada naik menurun. Jadi sebabkan tu taburan dia kita panggil sebagai taburan diskrit. Graf dia berbentuk diskrit. Naik turun ataupun naik turun naik macam tu. Diskrit taburan diskrit. Okey, so cikgu harap korang faham yang ni juga. Okey, soalan dekat esei selalu akan tanya awak apa perbezaan variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Okey. So bila awak faham benda ni, senang saja untuk awak ingatlah. Okey. Boleh? So soalan, okey dah masa nak habis dah. Okey, ada apa-apa soalan tak? So cikgu ada yang korang nak tanya sebelum cikgu habiskan hari ni punya kelas. Minggu depan kita sambung yang ni pula. Okey, dan juga soalan seterusnya lah. So dalam apa lagi muka surat? Ada 4 rasanya. Okey, ada 4 lagi muka surat, kita akan jawab dan kemudian cikgu akan masukkan bab baru. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu ni? Tiada? Okey, tiada.
When kan apa-apa soalan nanti tanya cikgu ah. You ada nombor WhatsApp cikgu kan? Hari tu cikgu ada WhatsApp parents awak. Okay. Kalau tak ada nanti minta dengan Very Good Tuition punya. Kalau ada apa-apa soalan. Okay. Avinda, ada apa-apa soalan lagi sebelum cikgu habis? Tak ada. Okay. Tak ada. Okay. So itu saja. Terima kasih.